12 tahun sudah berlalu, namun pengalaman pahit yang menimpa tiga beranak ini tidak mungkin dapat dilupakan. Pada 8 Ogos 2010, sekitar jam 1.30 pagi, Dayatul Fazlinda Mat Haizan bersama ibunya, Cikgu Zaimah Cikgu Awang serta adiknya Muhammad Irfan Firdaus Mat Haizan mengalami kecederaan selepas disimbah asid oleh bapa mereka. Sewaktu kejadian, bapanya bertindak sedemikian akibat berlaku pertengkaran bersama ibunya. Fazlinda yang ketika itu baru berusia 8 tahun mengalami kecederaan paling teruk di muka berbanding ibu dan adiknya. Biarpun kesan trauma serta parut di wajah masih kekal sehingga kini, namun dia tetap tabah dan menerima takdir dengan hati yang terbuka. Demi meneruskan kehidupan, Fazlinda turut tidak menyimpan dendam serta memaafkan bapanya di atas segala kejadian yang berlaku. Kisah keluarga 12 tahun yang lalu, tapi pastinya ia meninggalkan kesan yang sangat mendalam sama ada kepada psikologi ataupun emosi mereka yang terbabit dalam tragedi ini. Kita nak terus bersama dengan mereka, Cikgu Zaimah Cikgu Awang, Ibu. Assalamualaikum. Salam. Dan bersama dengan Nurul Dayatul Fazlinda Mat Haizan dan Muhammad Irfan Firdaus Mat Haizan, juga mereka ni adik-beradik, anak kepada Puan Cikgu Zaimah. Baik, terima kasih bersama kami di MH pagi ini. Itulah dia, saya melihat ketika tular di laman sosial, di akhbar semua, macam mana bagi Nurul sendiri dan juga Irfan berani untuk dedahkan diri. Semua orang memang malu, dia trauma, tapi anda ke hadapan dan juga tidak lagi macam memikul beban rasa malu ke semua. Macam mana boleh berani itu? Silakan, mungkin Nurul nak memula dulu. Kurang dengar lah. Kurang dengar. Okey. Okey, baik. Biasa kalau orang macam diuji begini, ada yang segan, ada yang malu kan, tak berani untuk tampil ke depan. Tapi bagi kisah ni dipaparkan di laman akhbar, bermaksud adalah kerelaan untuk berkongsi kisah iktibar ini. Macam mana boleh jadi seberani itu berkongsi kisah yang mungkin agak peribadi kepada orang luar? Silakan. Puan dengar tak? Puan dengar? Kurang jelas. Kurang jelas. Okey, tak apa. Okey, macam rasa macam mana datang kekuatan nak kongsi cerita ni kepada orang luar? Kan kadang-kadang kita rasa malu kan? Tapi ini berani untuk cerita kisah yang mungkin agak peribadi. Tetapi kita kongsilah untuk kebaikan dan rujukan orang lain. Macam mana, Puan? Memang tak dengar lah ni. Oh, tak dengar. Okey, tak apa. Mungkin nanti kita Okey, Nurul dapat dengar ke Nurul? Hello. Apa dah semula? Okey, Nurul Dayatul, biasanya kan orang segan, tapi macam anda berdua adik-beradik ni berani bercerita kepada orang lain. Mungkin kerana apa yang mendorong kepada Nurul untuk berani dan juga setabah hari ini, Nurul? Ni, mula ni cakap ni. Apa-apa? Okey, tak apa. Mungkin nanti penerbit kita boleh hubungi kembali. Mungkin melalui talian telefon. Okey, sebenarnya mereka ni mungkin kepada yang tertinggal, mereka ni dua adik-beradik yang disimbah asid oleh bapa kandung sendiri. Tetapi selepas masa berlalu, tadi kita tengok yang masa kecil tu kesan yang ialah kena asid kan. Tapi bila mereka dewasa, ada kekuatan yang luar biasa untuk memaafkan. Apatah lagi bapa tercinta. Betul. Jadi kita pun amat kagumlah setengah orang macam mungkin tiba dendam, tapi tidak bagi mereka. Dan dikabarkan sekarang ni mereka pun hubungannya akrab juga yang terjalin. Pastinya untuk menerima dan meredakan apa yang berlaku kan, itu yang sebenarnya menjadi kekuatan bagi Nurul untuk memaafkan, apatah lagi membabitkan bapa sendiri. Dan pernah tular juga Fetri pada tahun 2016 di mana sepatutnya Dayatul melalui satu pembedahan untuk memulihkan kembali kan apa yang berlaku, tapi adik kata tak berjaya dan sebagainya, ada faktor-faktor tertentu. Tapi sebab tu sebenarnya nak tanya juga dengan Dayatul kan, sekarang dah berusia 20 tahun, jadi pastinya ada cerita yang mereka lalui kan membabitkan adik-adik yang lain. Kalau tengok kan
Dayatullah sebenarnya yang banyak mendapat kesan yang teruk juga di wajahnya berbanding adik-adik yang lain. InsyaAllah kita dapatkan kembali 3 beranak ini untuk berkongsi pengalaman dan apakah menjadi sumber kekuatan mereka. Sebab kalau ikutkan... Okey, Nurul, dapat dengar Nurul? Hello. Hello, Assalamualaikum. Hello. Cikgu Zaimah ya? Okey. Ya saya. Okey, soalan kita teruskan soalan Okey, baik. Macam mana boleh tabah dan juga tak simpan dendam? Kita lihat ceritaan yang dipaparkan di berbagai media sosial. Anda memaafkan dan hidup kembali supaya hidup tenang kan? Macam mana boleh dapat kekuatan sebegitu luar biasa? Untuk bagi semangat anak-anak tu, saya buang sifat dendam saya tu. Supaya ini lebih semangatlah. So, saya buang jauh sifat dendam saya tu. Nurul? Ya. Okey. Bagaimana dengan diri Nurul sendiri? Kalau tadi Ibu cakap dah buang sifat dendam, tapi impak yang mendalam, yang besar, yang kita lihat secara fizikalnya kepada Nurul. Jadi Nurul sendiri bagaimana? Bagaimana melepaskan perasaan tu hingga boleh memaafkan? Sejahat mana pun ayah kita, dia letak ayah. Okey, baik. Tapi Nurul, sebab ni dah lama, Nurul membesar dalam keadaan mungkin orang tengok kan, bila pergi keluar, tengok, kenapa ni? Nurul mungkin pernah awal dulu, masa kecil pernah tak rasa macam malu ke, kawan-kawan ejek ke, tapi macam mana Nurul dah biasa, dah lali dah? Apa yang Nurul buat supaya Nurul kuat sampai hari ini? Mungkin dapat Nurul ceritakan? Dulu, masa awal-awal dulu memang malu, nak keluar rumah pun malu. Tapi sekarang hilang dah sifat malu tu sebab terbiasa dah kan. Okey, Muhammad Irfan Firdaus ada? Hello. Hello. Macam cikgu tanya kehadiran anak. Itulah dia. Okey, Irfan pula bagaimana? Kan sebab Irfan juga antara yang terkesan juga kan. Bagaimana Irfan sebagai adik bagi semangat pada kakak, pada keluarga untuk meneruskanlah kan. Maknanya tak apa kita bina hidup baru, mungkin ini dah takdir Allah. Betul. Irfan tetap bagi kakak semangat. Kalau hari ini, kalau orang tanya, Irfan masih lagi sedih ke? Dah tak ada dah perasaan sedih tu? Tak ada dah. Tak ada dah. Ataupun macam mana kalau pergi ke tempat baru ke, orang akan bertanya, Irfan sedia menjawab ataupun Irfan macam, okeylah, cerita apa yang mampu je lah. Macam ni Irfan? Ingat je lah. Irfan, kalau ikutkan cerita-ceritanya apa sekarang ni? Irfan? Bomba. Okey. Nurul sekarang ni, apa mungkin Nurul boleh kongsikan pada kami juga? Apa yang Nurul lakukan sekarang ni? Dah umur 20 tahun kan? Ya. Okey. Apa yang Nurul akan lakukan walaupun itu mungkin kisah lalu, tapi semangat baru yang Nurul ada sekarang ni? Saya tetap kuatkan semangat untuk bina hidup ni lah. Nurul sekarang belajar ke dah kerja? Tolong mak niaga. Niaga. Okey. Lepas kisah tular, ada tak macam orang datang mungkin nak tolong, bantu tolong ke, mungkin nanti ada harapan untuk buat perbedahan ke, macam mana Nurul? Kakak ni tak ada lagi. Dulu memang ada tapi senyap macam tu je. Oh ya ke? Apa kita doakan, moga-moga Jumaat yang berkat ni ada pihak yang sudi membantu. Yang paling penting Nurul dan juga Irfan jadi anak yang kembali bahagikan ibu, insya-Allah ya. Insya-Allah, amin. Ya, baik. Okey. Terima kasih ucapkan boleh kepada Cikgu Zaimah, Cikgu Awang, merupakan ibu kepada Nurul Dahiatul Fazlinda Mat Haizan dan juga Muhammad Irfan Firdaus.